Dusuki kot. Bukan Sanusi, Dusuki. Kan? Ke Razman. Saya tak ingat lah, ada salah seorang pimpinan PAS lah. Saya tak salahkan hakim, peguam saya atau peguam Sanusi. Saya akan ikut prosedur perundangan dan perlembagaan. Pun begitu, Mahfuz kata, selepas mengadakan perbincangan dengan peguam, dia mendapat nasihat untuk mengemukakan rayuan di mahkamah lebih tinggi. Dia juga pengurusi Lembaga Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Ada 2 peringkat rayuan yang boleh digunakan, iaitu Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. So, bila, ada cerita lah. Bila penyokong-penyokong Sanusi ni kata, pergi bayar, kalah fitnah, bayar, dia kata. Pertama, dek, saya nak cerita. Bayaran itu tak perlu dibuat sekarang kerana pending appeal. Pending appeal. Ada rayuan. Tapi dengan Sanusi dulu, beria kau minta dia bayar. Yang itu dah kalah even masa rayuan. Faham tak? Dia bukan kalah masa trial perbicaraan. Masa rayuan pun dia dah kalah. Dah habis dah. Dia dah peringkat paling akhir. Itu beza dengan kes yang ni. Kes yang ni baru satu mahkamah. Iaitu Mahkamah Tinggi. So, Mahkamah Tinggi dia dapati bersalah untuk fitnah. Dia boleh merayu 2 kali di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Kes Sanusi di mana dia kalah dengan Mujahid hari tu, dia dah kalah di peringkat mahkamah paling tinggi pun. Sebab itu dia kena bayar. Sorry, bukan Sanusi, Dusuki. Di mahkamah paling tinggi dia dah kalah. Maka dia kena bayar. Dalam jumlah 23,000, itu pun dia tak mampu bayar, tuan-tuan. Okay? Dah tak mampu bayar. Dan dalam perkembangan yang sama juga berkenaan dengan kes hasutan Sanusi. So hari itu orang kata kes hasutan Sanusi dikatakan dipindah ke mahkamah, dimohon untuk dipindah di mahkamah yang lebih tinggi, daripada mahkamah session ke mahkamah tinggi. Okey. So apa yang berlaku hari ini kot, keputusan menyatakan sedemikian. Alright. Perbicaraan kes hasut Sanusi pindah ke Mahkamah Tinggi. Alright. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan Menteri Besar Sanusi untuk memindahkan perbicaraan 2 pertuduhan yang didakwanya ke atas dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hakim Aslam Zainuddin memutuskan demikian setelah membenarkan permohonan Sanusi 50 selaku pemohon untuk memindahkan kes berkenaan. Setelah meneliti hujahan bertulis, afidavit sokongan, notis usul dan hujahan lisan kedua belah pihak, iaitu pemohon dan responden, mahkamah ini membenarkan pemohon untuk memindah kes ini ke Mahkamah Tinggi, katanya. Mengikut 2 pertuduhan itu, Sanusi didakwa menyebut perkataan menghasut di Sebab 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak pada 11 malam 11 Julai tahun lepas. 2 pertuduhan itu boleh membawa kepada hukuman penjara 3 tahun dan denda RM5,000 maksimum. Sanusi 2 kali peguam Armada Jaya Awang Mahmud dalam prosiding tersebut. Pada 11 Januari lepas, Sanusi mengemukakan permohonan untuk memindahkan kes dan menggantung perbicaraan di Mahkamah Session di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Alasan permohonan ialah perbicaraan yang saksama tidak dapat dijalankan di Mahkamah Rendah selain mungkin berlaku kesulitan di sisi undang-undang. Pada 24 Januari lalu, pihak pendakwa turut membantah permohonan Sanusi untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi memandangkan kes itu telah ditetapkan di Mahkamah Selayang. Alright. Okay. So, adakah Sanusi dah menang, tuan-tuan? Belum. Kes belum start lagi. Berkenaan dengan kes Sanusi ni, apa yang berlaku adalah sekarang ini Sanusi membuat permohonan. Okay, dia dituduh di bawah akta hasutan, sama macam saya. Dituduh di bawah akta hasutan. Saya punya kes, kita tak ada masalah dekat Mahkamah Session. So, kita buat dekat Mahkamah Session. Tak ada isu. Sebab apa? Sebab kes straightforward. Tetapi bagi Sanusi, dia nak melengahkan kes ini. Bagi saya, ini adalah satu, macam taktik untuk melengah-lengahkan kes perbicaraan. Sepatutnya kalau betul, ini kes ini akan dibicarakan dalam tempoh 5-6 hari. Daripada tempoh yang ditetapkan, tempoh hari lah kan. Iaitu dah ada satu tempoh ditetapkan. Tetapi dia memohon dibawa ke Mahkamah Tinggi dan hari ini Mahkamah Tinggi telah membenarkan permohonan tersebut untuk nak dibawa ke Mahkamah Tinggi, didengar di Mahkamah Tinggi. Apa beza Hakim Mahkamah Tinggi dengan Hakim Mahkamah Session? Bezanya adalah pengalaman. Okey, Hakim Mahkamah Tinggi mempunyai lebih pengalaman berbanding dengan Hakim Mahkamah Session. Itu je.
Daripada segi jumlah hakim sama je. Mahkamah Session seorang, Mahkamah Tinggi pun seorang hakim. Bila dia pergi Mahkamah Rayuan nanti 3 orang, Mahkamah Persekutuan 5 ke 7 orang. Tengok kepada jenis kes. Tetapi bila dia bermula daripada Mahkamah Tinggi, bezanya nanti kalau dia kalah ataupun dia menang, kalau dia rayu kes ini, maka dia akan pergi ke Mahkamah Rayuan. Dan yang terakhir, kalau menang atau kalah dirayu, maka terakhir dia akan pergi ke Mahkamah Persekutuan. Berbeza kalau dia bermula daripada Mahkamah Session, maka dia akan pergi ke, kalau rayuan, maka dia akan pergi ke Mahkamah Tinggi, selepas itu paling akhir ke Mahkamah Rayuan. Itu je beza dia. So daripada segi lain tak ada beza sebenarnya. Daripada segi, cuma dia berjaya delaykan masa lah. Dia berjaya tundakan masa, delaykan masa. Jadi kita tak boleh nak dengar apa, macam mana dia kata? Yalah, kita tak boleh nak dengar dulu apa pertuduhan sebagainya sehingga perkara ini dibawa ke Mahkamah Tinggi tidak lama lagi. Cuma bila dah pindahkan ke Mahkamah Tinggi, maka Mahkamah Tinggi hendaklah menetapkan tarikh bila perbicaraan tersebut akan berlangsung. Cuma bagi saya lah, Mahkamah Tinggi ni dia akan jadi agak mungkin nak kata sibuk tak juga. Mahkamah Session lagi sibuk sebenarnya. Saya tak tahu. It could be. So kita tengok nantilah bagaimana nasibnya. Okay. Sepatutnya kes Sanusi dibicarakan pada 5, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 20, 23 Februari. Serta 18, 11, 15 dan 13 Mac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. Terus ditetapkan 12 hari 12 hari. Kes saya ditunda lagi sehingga mungkin lepas raya kot. Okay. So habis kat situ. Right? Habis kat situ. Okay. Saya bawa cerita berkenaan dengan pencen dulu tuan-tuan. Okay. Ini saja saya tak nak ulas dulu pasal pencen ni. Sebab bila saya ulas pasal pencen, saya tak ada data yang terlalu banyak. Data yang terlalu besar. Jadi saya tak boleh nak ulas. So hari ni saya nak nampak ada beberapa perkara dan ada beberapa benda diumumkan. Baru saya nampak sedikit. Even ini pun tak berapa jelas. Dan saya tidak mewakili kerajaan dalam nak mengemukakan isu pencen KWSP ni. Baik. Beberapa perkara. Kenapa kita kata isu pencen ini dibangkitkan? Bagi saya isu pencen dibangkitkan kerana ada sesetengah pihak mengambil kesempatan di atas perkara ini. Pemansuhan pencen ni bukan benda baru. Perbincangan pemansuhan pencen ini bukan baru dibuat sekarang, tuan-tuan. Perbincangan dah dibuat sejak sebelum zaman Najib. Pada zaman Najib lagi, benda itu sudah dibincangkan di peringkat dasar, kita kata. Dan hendak diimplementasikan. Malah pada zaman KJ sendiri kata, pada zaman Perikatan Nasional Memerintah, sudah ada implementation itu nak dilaksanakan. Cuma lepas itu pilihan raya dan kerajaan bertukar. Masuk kepada kerajaan sekarang ini, maka kerajaan sekarang ini meneruskan sebab tidak ada masalah dan tidak ada isu mengenai perkara tersebut. Baik. Timbul soalan-soalan. Yang pertama, kenapa kita nak mansuhkan pencen sedangkan ramai majoriti penjawat awam adalah orang Melayu? Yang pertama kita kata, kita mansuhkan pencen bukannya kita tak ganti dengan benda lain. Kita ganti dengan apa, tuan-tuan? Kita ganti dengan KWSP. Baik, ada yang kata, KWSP dia kata pencen dapat setiap bulan sampai mati. Betul. Tetapi KWSP pun tuan-tuan boleh dapat setiap bulan sampai mati kalau tuan-tuan pergi jumpa KWSP. Tuan-tuan boleh jumpa KWSP, tuan-tuan boleh ada dua option. Option yang pertama, tuan-tuan boleh keluar lump sum. Berapa jumlah duit dalam tu, tuan-tuan boleh keluar. Option yang kedua, tuan-tuan boleh minta KWSP bagi buat bayaran pencen tiap-tiap bulan. Sebanyak jumlah yang ada. Yang balance tu, KWSP akan tetap laburkan. So, kaedah yang sama. Okey. Tapi dia kata pencen lebih banyak kita boleh dapat. Siapa kata? Siapa kata pencen lebih banyak? Dia bergantunglah berapa tahun kita hidup. Okay, saya ambil satu senario yang mudah. Tadi ada orang buat calculation. Saya guna je lah calculation tersebut. Katakanlah, dua orang, majoriti kita, dua orang ni bekerja gaji 4,000. Seorang ambil pencen, seorang ambil KWSP. Katakanlah. Dan mereka bekerja dalam tempoh masa yang sama. Tuan-tuan kena ingat, pencen tidak ada kerajaan contribute. Gaji tuan-tuan 1/3, kalau tak silap saya, gaji akan dibayar sebagai pencen. 1/3. 1/3 kot. Betulkan saya kalau saya. Tapi dia ada portion dia. So contoh gaji 4,000, berkemungkinan dia akan dibayar 2,000 lebih sikit. Or less than 2,000. Saya tak ingat berapa. Tapi ada satu jumlah.
Now, jumlah itu inflasi ke tak inflasi ke apa sebagainya, jumlah itu yang tuan-tuan akan dapat setiap bulan sehinggalah meninggal. Dan kalau ada waris atau balu yang mana tak sampai 18, dia dapat. Kalau balu, maka balu akan dapat. Berbeza dengan KWSP, KWSP dia ada potongan daripada gaji kita 11%, tetapi kerajaan put in 12%. Okay. Kerajaan letak 12%. Katakanlah gaji tadi 4,000, bila dia pencen dia dapat 2,000. Kalau kita kali 20 tahun, dia dapat lebih kurang RM500,000 total, katakan. Tetapi kalau KWSP, kalau kita kira daripada jumlah lump sum, dia boleh ada option, dan setelah dia jumlah dia bekerja itu, dia boleh dapat 700,000 lebih. Kan? Jumlah yang dia dapat 700,000 lebih. Now, timbul persoalan. Okeylah, saya tak nak 700,000, saya nak 500,000 tiap-tiap bulan, kita kata. Saya nak 2,000 tiap-tiap bulan berbanding dengan 700,000. 2,000 tiap-tiap bulan, 2,000 sekarang, berkemungkinan dia pencen 20 tahun akan datang, katakanlah, atau 10 tahun akan datang. Jumlah itu, dia akan ada depreciate in value. Tuan-tuan punya harga 2,000 sekarang berbanding 2,000 10 tahun, 20 tahun akan datang, jumlahnya dah tak sama. Lebih baik kita dapat lump sum 700,000 daripada gaji 4,000 tadi, daripada RM2,000. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya. Kan? Ada bagi saya nampak lebih baik dapat 700,000 contribution daripada kerajaan. Okey, itu yang pertama. Dia kata still tidak adil. Dia kata ini akan menjejaskan orang Melayu. Okey, workforce di dalam negara kita ini ada 8 juta, tuan-tuan. Workforce di dalam negara kita ada 8 juta. Total 15. Tapi tempatan ada 8 juta. Tak sampai 1 juta daripada 8 juta ni adalah pekerja kerajaan. Bukan semua pekerja kerajaan ambil pencen. Ada option KWSP. Bermakna yang dapat pencen ni tak sampai pun 1 juta. 7 juta lebih orang pekerja di negara kita KWSP. Dan lebih 50% saya percaya adalah orang Melayu kita. So macam mana kita nak argue bahawa orang Melayu kita terjejas sedang KWSP semua orang Melayu itu dapat pencen juga? In fact, saya ingat dulu pernah dibincangkan oleh kerajaan, bukan zaman ni, zaman dulu lah, supaya majikan bagi pencen kepada pekerja, tapi tak jadi sebab kos terlalu tinggi. Kos dia terlalu tinggi. Now, akhirnya argument terakhir yang dia orang gunakan, okey, dia tak boleh guna Melayu, dia tak boleh guna. Dia kata, kalau itu maka tak ramai orang Melayu akan masuk ke dalam sektor kerajaan kerana tak ada pencen. Dia kata, tak boleh masuk ke sektor kerajaan kerana tak ada pencen. Okey. Saya kata, bila kerajaan bagi 12%, tuan-tuan kira sendiri. Baik. Tapi argument diorang yang terakhir, dia kata, sembanglah, ahli parlimen pun dapat pencen. Sekarang ini rakyat tak dapat pencen, tapi ahli parlimen dapat pencen. Adakah itu tidak adil? Kita dengar. Pencen, kabinet akan bincang dulu sebelum ke parlimen. Perdana Menteri berkata cadangan pemasukan pencen bagi ahli politik akan dibincang di peringkat kabinet terlebih dahulu sebelum dibawa ke parlimen untuk sebarang keputusan dilaksanakan. Anwar Ibrahim berkata sebagai satu tanggungjawab moral, isu pemasukan pencen perlu dibentang dan dijelaskan sepenuhnya, berikutan ia sukar untuk dirasionalkan, ia dikecualikan kepada orang politik. Ada orang tanya bagaimana pula orang politik, sistem berbeza. Tapi saya fikir mudah sambah kalau kita kaji sekali. Kalau penjawat awam tak ada pencen, orang politik pun patut tak ada. Tapi ia tertakluk kepada keputusan di parlimen. Kalau jadi dan kabinet bersetuju, saya akan bentang di parlimen. Kalau ada keputusan ahli parlimen yang tolak, itu dia tolaklah. Saya bentangkan sebab dari segi tanggungjawab moral. Sebagaimana kita bentangkan kepada awam dengan alasan kukuh dari segi ekonomi, tetapi diberikan pengecualian kepada orang politik, sukar saya mahu rasionalkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa? Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa dalam hal ini? Dia kata bahawa untuk orang politik, ahli politik, dia tidak ada masalah memansuhkan pencen. But of course, keputusan ini bukan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
tetapi dia willing nak bawa perkara ini ke kabinet dan willing untuk bentangkan. Sebab yang bising selama ni adalah pihak-pihak pembangkang. So kita nak tengok nanti tuan-tuan sebagai rakyat. Saya nak tengok sebagai rakyat. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa pemansuhan pencen ahli parlimen ini ke parlimen, kita tengok siapa ahli parlimen pembangkang yang menolak. Lepas ni, kalau diluluskan bukan setakat pegawai kerajaan tak akan dapat pencen, ahli parlimen pun tak akan dapat pencen. Dia beza ahli parlimen dengan pegawai kerajaan, tuan-tuan. Kenapa? Pegawai kerajaan, dia kerja kat situ. Tukar kerajaan pun dia tetap ada kerja kat situ. Ahli parlimen, kalau dia satu term je lah. Beza, walaupun kata besar gaji dia, besar gaji dia 20,000, balik ke tempat dia still kena contribute kepada politik dia. Kan? Betul tak? So, tetapi even so pun, walau itu pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap nak bawa ke parlimen, saya akan mansuhkan pencen ahli parlimen. Dan baru-baru ini beliau juga mengatakan bahawa kalau ada yang lebih daripada satu, contohnya Adun pun dia dapat pencen, ahli parlimen pun dia dapat pencen, menteri pun dia dapat pencen, maka dia kena pilih satu. Siapa, tuan-tuan? Antaranya Datuk Seri Wan Azizah, isteri kepada PMX. Last Datuk Seri Wan Azizah kata apa? Saya ambil satu je. Saya tak tahulah yang mana satu dia ambil kan. Sebab dia bekas Adun Kajang, dia juga bekas ahli parlimen dan masih lagi ahli parlimen, dan dia juga bekas timbalan Perdana Menteri. Dia juga bekas timbalan Perdana Menteri. Saya punya live ni, line dia ada problem sikit tadi. So akhirnya kita kata, diorang nak jual modal apa lagi nak. Selepas ini nak dibentangkan parlimen, sekarang ini ahli-ahli parlimen nanti akan undi dan decide setuju ke tidak. Pada masa itu kita tengok, tuan-tuan, orang-orang yang duk hentam kerajaan ni, kita nak tengok. Kita nak tengok ahli parlimen mana yang menyokong. Kita nak tengok ahli parlimen mana yang menyokong, kita tengok ahli parlimen mana yang menolak. Kan? Kita tengok nanti. Right. Okay.